Dr. Salihin ada katakan jangan makan sayur. Jadi peserta kita hari ini ada tanyakan, kalau sayur tak baik, kenapa doktor selalu suruh makan sayur? Dan kenapa kita perlukan vitamin dari sayur-sayur ni? Memang kita suruh orang makan sayur, doktor-doktor sebab waktu saya jadi student dulu, dia kata sayur ni penting sebab dalam sayur dia tak sebut masa tu ada kalsium, ada ni semua, vitamin C semua, dia tak sebut tu. Dia sebut dalam tu ada rafish. Ada rafish, maksudnya ada fiber yang boleh yang tidak boleh dihadamkan oleh badan tetapi menjadi framework. Macam orang kalau pasang kita tiang ni, dalam tiang tu ada besi kan, curuk-curuk besi tu baru kita tahu simen. Jadi najis tadi melekat kepada besi tu, dan bila dia melekat pada besi tu, dia akan menjadikan apa? Dia akan menjadikan najis kita besar, well formed stool dia kata dia. Jadi well formed stool ni penting bagi doktor tu. Dia kata apa? Bila kita ada well formed stool, ini akan menyebabkan well formed stool tu bila dia sampai ke kita punya dubur, di situ ada reseptor, ada signal dia, ya, dan pressure receptor dia sampai ke dubur, dia akan mengembangkan dubur kita dan menyebabkan message akan dihantar kepada otak mengatakan dubur kita sudah penuh. Itu yang dirakinkan kepada kita. Dan kalau kita sendiri test, pergilah cuba duduk kacau duduk belakang tu, akan terasa tak tengok. Jadi kami sebagai student, bila dah tengok konsep sebenarnya ada refleks itu, tak persoal dah, perlu makan sayur. Tetapi sekarang ni kita dah tahu bahawa Quran tidak suruh kita makan sayur. Kita juga tahu bahawa sayur-sayuran menjadi makanan untuk bakteria jahat. Kita juga tahu sayur-sayur dalam fiber itu menyerap makanan yang baik-baik, termasuk kita punya kolesterol tadi. Dan kalau kita tanya diri kita sendiri, sebenarnya insya-Allah semua masuk syurga besok. Dekat syurga ada tandas ke nakkan well formed stool ni? Sebenarnya Allah sendiri tak suka pada serat ini, pandangan saya. Sebab besok di syurga kita tak perlu nak well formed stool ni, tak perlu nak berak banyak-banyak, ya? Sebab yang keluar besok hanya di kulit, harum seperti kasturi. Itu yang saya boleh jawab. Jadi persepsi memerlukan sayur-sayuran ni diberi kepada kami, mengatakan kita perlu berak yang besar supaya lawas berak. Sebenarnya bukan itu sebenarnya jawapannya. Jadi konsep ini bila kita dah belajar, kita dah tak persoal dah. Saya rasa dalam soalan tadi saya sebut semua, dia kata apa tentang vitamin C dia. Ada bukan dia sebut vitamin C itu. Vitamin C ni sebenarnya bukan banyak dalam sayur-sayuran, banyak dalam dalam Quran dia sebut makanlah apa jua buah-buahannya kamu suka. Itu Allah dah sebut dah. Nah, itu dia vitamin C dia. Vitamin C yang ada sedikit ni bukan untuk kita, untuk haiwan. Serat yang ada tu bukan untuk kita, untuk haiwan, untuk dimakan oleh bakteria dia sendiri, satu set bakteria sini yang menghasilkan daging dan susu. Itu yang kita makan. Ya, ada orang bertanyakan saya, kenapa perlu serat? Dalam tu ada kalsium. Saya kata Allah menurunkan dalam surah Al-Baqarah menyebutkan, aku turunkan kamu hujan, okay, dan merekah bumi dan tumbuh-tumbuhan di mana binatang ternakmu makan, kamu makan daripada ternakanku dan isinya. Ini Qurannya sebut. Jadi bagi saya, dalam bila turun saja hujan, mineral ada di situ dalam yang Allah dah bagi, ya. Dan mineral ini akan dimasuk dalam sayur-sayuran atau tumbuh-tumbuhan dia. Ternakan makan daripada dia, transfer kalsium tadi, transfer vitamin tadi kepada badan dia, kita makan yang tu. Persoalan saya, kalau nak yang original, tak payahlah makan sayur. Tak payah juga makan daripada daging. Ambil daripada original sekali. Apa dia? Lepas ni kita buat kek daripada tanah. Itu yang original yang ada. Saya rasa saya jawab. Ini satu idea untuk perniagaan kek tanah. Baik, tadi saya dengar Dr. Azmi katakan kombinasi taibat mana, kemudian kita dengar mana pagi mana. Apa sebenarnya beza? Ini ada soalan daripada para hadirin. Apa bezanya almana dan taibat? Dan nanti untuk Cik Osman berkata tanyakan berapa harganya. Okey, pertama kali kita kena faham konsep tu yang gam Arabic adalah
100% soluble fiber. Okay. Kita duduk dalam makanan kita ada dua benda, soluble fiber and insoluble fiber. Maksudnya fiber yang kita serap, fiber yang kita buang. Okay. Banyak pemakanan kat luar tu is insoluble fiber. Apa kita makan tu dia buang. Dia buang semua balik keluar. Yang baik, jahat semua buang keluar. Okay. Your question is, what is taibat? Taibat mana? Oh, mana taibat? Dan bezanya. Beza dia. Okay, beza dia, taibat ni, dia ni aktif sikit. Ada aktif sikit. Dia ada banyak faktor anti-inflammatory dalam dia. Dan ada banyak faktor yang untuk increasekan immune system kita. That is taibat. Kalau bila kita sakit pagi tu, kita gunakan taibat. Taibat give us energy untuk melawan. So increase your immune system. Mana is more on relaxing phase. It's slow sikit. Tapi the effect is slow, tapi dia good. Kita makan malam, kita makan mana, we sleep well. Sebab dia tak aktif sangat. Kalau makan taibat malam, mula tak tidur, because you have a very strong activities in your body to increase your immune system. There is difference between mana and taibat, but Dr. Salim can explain further on that. Dah ada signal 10 minit, rasa tak cukup. Yang nak explain yang ni pun tak cukup 10 minit sebenarnya. Saya tambah sikit. Taibat ni mudahnya. Taibat ni apa saja yang diperlukan untuk merangsang, rangsanglah apa pun, ambil taibat. Rasa tak cukup rangsangan, ambil taibat. Ya. Darah merah tak cukup. Nak rangsang darah merah, maksudnya orang tu pucat, bagi. Nak rangsang selera, bagi taibat. Ya. InsyaAllah yang kuah kering jadi gemuk balik. Jadi maksudnya yang dah rasa gemuk, kurangkan makan taibat. Nanti berselera sangat. Ya. Apa lagi? Laki-laki nak rangsang tenaga, bagi taibat. Laki-laki nak rangsang yang tu, bagi. Wallahi tadi saya sembang dengan Cik Osman, dia kata, pukul 3 pagi dia bangun. Aku nak tidur, kau bangun sekarang buat apa? Ini cerita dengan faham maksudnya saya. Jadi dia merangsang benda yang kadang-kadang kita tak faham. Mana pula dia, saya nak sebutkan, dia melebih kepada meredakan, menenangkan. Ini kaum perempuan lah yang suruh, ya. Dan dia bagus untuk tulang, dia bagus untuk kulit, dia bagus untuk ni. Saya tak sambung yang kata yang tahu muka tadi, memang betul. Ya, sapulah. Ya, basahkan muka sikit, ambil daripada kita pakai mask tu, dapat cekang pagi-pagi, pakai yang tu. Lawa balik semua. InsyaAllah. Ya, sebab di dalam dia mengandungi apa dinamakan hydroxyproline. Ada satu jenis ubat, chemical nama hydroxyproline, yang akan menyembuhkan balik kita punya connective tissue dengan collagen. Saya ingat saya jawab yang dulu. Baik. Nak tambah lagi nanti kita tambah kemudian. Cik Osman nak tambah berapa harganya dan sebagainya? Kami di Singapura, ya. Harga satu botol dijual pada harga $60, termasuk penghantaran ke rumah percuma. Lagi satu saya nak tambah, kalau ada soalan tentang bila kena makan mana, bila kena makan taibat, hubungi kita. Pegawai Organic Health akan menerangkan bagaimana cara-cara nak mengambil mengikut sukatan-sukatan yang dah sedia ada. Dan kalau ada juga soalan-soalan mungkin medical ke apa, boleh diajukan juga, dan kami akan terus mengajukan direct to Dr. Salihin walaupun di tempat Kuala Lumpur. Jadi kita dapat support daripada Natural Prebiotics, alhamdulillah, dan juga senarai-senarai doktor yang tadi Dr. Salihin sudah tunjukkan, seperti Dr. Jamil, Dr. Wahab. Mereka selalunya akan memberi jawapan kepada kami sekiranya kami ada pertanyaan-pertanyaan mengenai penyakit medical ataupun dosis-dosis yang tertentu. Ya. Jadi inilah fungsi Organic Health, dapat membantu kalau sekiranya para pelanggan mempunyai soalan-soalan, ajukan kepada kita. Mana yang kita boleh jawab terus-menerus, kami akan menjawab. Tapi kalau kami memerlukan sokongan daripada pihak doktor dari Malaysia, kita akan ajukan kepada mereka. Ya. Baik, itulah hikmat tambahannya dari Organic Health. Ini ada satu soalan yang agak pelik tapi saya nak sampaikan juga. Amanah ni nampaknya hadirin sudah pun rasa kebaikannya
kebaikan taubat dan mana ni sudah terbukti kepada manusia. Jadi dia tanya, bolehkah saya berikan mana dan taubat ni kepada haiwan? Kerana kucing saya ada diabetes. Kucing dia ada kencing manis. Subhanallah, soalan ni saya suka. Saya suka sebab satu hari saya pernah dikejutkan oleh seorang hamba Allah datang, seorang Cina Dia datang, dia kata, Dr. Salin, saya datang ni sebab kawan saya Dr. Kadir tadi datang, dia kata sebab kucing saya sakit. Kucing kau sakit? Aku rawat orang bukan rawat kucing. Nah, tapi dia kata sakit apa? Dia kata doktor veterinary dia suruh buat hemodialisis untuk pasien tu, untuk kucing tu. Aku tak tahulah, kata. Aku tak buat kajian dalam kucing, tetapi kalau kau nak, kau main mana ni, kau bagi kucing kau. Alhamdulillah, kucing tu sihat. Mula beli kencing melompat balik dia. Jadi sebenarnya memang makanan untuk semua orang boleh makan. Tapi sebab haiwan ni dia dah pandai cari makan sendiri, dia tak cari makan makanan tak elok, dia tak cari KFC. Dia pandai. Ya, sebenarnya dia lebih cerdik daripada kita. Mana dan taibat ni pun limited yang ada, kita lah makan dulu, tak usah bagi haiwan dulu. Kita makan dulu. Kita dah sihat, kita tengok lembu tu lebih gemuk sikit, kita terkekam dia. Ya. Dia pandai cari makan sendiri, jangan risau. Ya. Baik, ini ada satu soalan yang saya ingin rangkumkan kerana agak sama. Ada yang katakan untuk penyakit arthritis, penyakit lutut, adakah produk ini bagus dan haruskah mereka tinggalkan ubat doktor ataupun prescription doktor? Tadi sudah disebutkan, kita minta penjelasan. Okey, arthritis dengan osteoarthritis, sakit lutut, dua berbeza. Arthritis biasanya masalah dia jari dan kaki. Okey. Di lutut ni osteoarthritis. Okey. Memang ada satu faktor di dalam mana yang keluarkan satu enzim ke lutut untuk merawat masalah lutut di kalangan orang yang berumur. Ubat doktor jangan tinggal. Okey? Tapi jangan makan ubat tahan sakit. Dia tidak elok untuk buah pinggang. Kalau boleh tahan, tahan. Makanlah gambar Arabic ni, mana taibat. Di samping itu, banyakkan bersenam. InsyaAllah penyakit lutut akan dirawat. Adakah ubat-ubat yang mengatasi rheumatoid arthritis ni kerana apa? Beliau mengatakan beliau ada kesan sampingan bila makan ubat-ubat ni. Adakah mereka berlandaskan steroid? Rheumatoid arthritis punya treatment hanyalah steroid. That's the only treatment for rheumatoid arthritis. Steroid tak bagus. Kita elakkan steroid. Tapi buat masa sekarang, kalau puan ada sakit tu, doktor mula dah rawatan steroid, jangan takut, sambung makan waktu bersama suplemen ni. InsyaAllah dalam masa yang terdekat, bila kita balik semula jumpa doktor bakar tu, dia sendiri akan kurangkan steroid itu. Slowly dia akan menghentikan itu. Silakan. Saya tambah sikit. Sakit arthritis ni, macam Dr. Azmi tadi sebut, dia ada masa dia tak sakit, ada masa sakit sangat-sangat. Okey, kita gunakan taibat kalau waktu dia sakit sangat-sangat. Sebab taibat ni hebat waktu dia sakit. Maksudnya mengerang sakit, makanlah taibat. Period sakit sangat, makanlah taibat. Waktu sakit, sendi sakit. Tetapi kalau dia dah tak apa dah sakit tu, lebihkan makan mana, tak apa. Itu sebabnya ini nak pendekkan cerita, nanti confuse doktor nak makan mana ke taibat ke apa, sebab pening kepala nak fikir. Sebenarnya kalau dah pening tak erti nak jawab, tak tahu nak buat, mudah saja campurkan mana dan taibat tu. Ambil 1 sudu setengah mana, ambil sudu setengah taibat, campur pagi, makan malam, waktu malam. Tadi ada satu soalan tanya nak makan sebelum ke selepas? Sebelum makan. Yang sebaik-baiknya dalam perut yang kosong. Perut kosong bila? Sudah berpuasa tu puasalah. Tetapi kalau dah lepas makan, bila nak makan pula? Mungkin tengok kita makan apa. Kalau makan banyak daging ni susah nak keluar daripada perut ni. Mungkin ada 4 jam, 5 jam, 6 jam baru dikatakan kosong balik perut.
Jadi apa yang saya masukkan, waktu malam tu kalau kita memang nak tidur awal, makan pukul 8 lah, kata lepas hijab pukul 9 je nak tidur atau 10, kenalah makan waktu sebelum dinner. Tapi kalau dijangkakan kita ni memang tidur lewat, ya, nak menyembang dulu ke, nak mengaji ke, nak apa ke waktu malam, nak tidur pukul 12, waktu kita makan pukul 7.30 pukul 8 tu, nak tidur nanti, itu yang terbaiknya waktu makan. Maksudnya selepas 3-4 jam selepas makan, itu pun dianggap sebagai makan waktu perut kosong. That is the best. Jadi waktu malam tu one whole night benar tu berjalan. Tapi boleh dicampur, tak ada masalah boleh Ada dicampur. masalah, bercampur. Baik, kita campur kemudian boleh kongsi dengan kucing kalau nak. Baik, ini ada satu soalan doktor, adakah pengambilan kolagen itu baik dan bercanggah dengan produk ini? Kalau orang ni sedang makan kolagen dan sebagainya. You nak jawab dulu. Kolagen ni kita penting dalam kita punya sendi, dalam kita punya tapi ginilah, kolagen adalah sesuatu yang ada naturally dalam badan kita. Yang perlu kita jaga sekarang ni, bagi badan kita repair diri kita sendiri, kita feed the bacteria dengan baik, nanti dia sendiri buat kerja yang tu, ya. Saya rasa tak perlulah kita nak ambil kolagen daripada mana. Dia ambil daripada placenta lah, daripada apa lah, benda-benda macam ni. Saya rasa tapi kalau nak ambil lah. Sebab apa? Bagi saya tak ada side effect pun. Hanya kita keluar belanja lebih saja. Ya? No side effect. Tuan-tuan bolehlah nak kalau nak makan. Tetapi untuk yang saya nampak ni, memadailah dengan kita ikut dengan baik, kita makan mana taibat, ikut pemakanan yang sihat. Ini tak ada ruang tanya ni, doktor nak makan apa tak tanya lagi. Tapi ikut pemakanan sihat dan buatkan amalan riyadhah kita yang sepertinya, insya-Allah badan kita akan bertambah lagi baik dan elakkan benda-benda yang tak elok lah. Ya, yang kita amalkan, tidur lewat makan malam, ya, minum rokok, benda macam ni cuma tak bagus. Baik. Ini ada satu soalan yang berat sedikit bagi saya. Tadi banyak penyakit yang sudah disebut, yang taibat dan mana boleh mengatasinya atau membantu. Bagaimana dengan penyakit kanser? Bagaimana pula ia dapat membantu dalam hal ini? Saya rasa bagi dia dulu experience, tiba nanti kan saya nak sambung kanser. Sebab cancer is a very important disease. Ya. Okay. Tadi saya tak ubur slide kanser tadi sebab tak dapat kebenaran lagi sakit-sakit saya. Dalam diri saya memang ada beberapa orang sakit kanser. Antaranya kanser payudara, okey, satu, kanser darah, leukemia, dan kanser tulang. Alhamdulillah, saya bagi ke orang kanser sikit saya, dia makan lebih sikit lah. Okey, saya campurkan mana taibat sehari 4 kali dalam sebotol air. So pukul saya lepas subuh makan, lepas subuh, sebelum zuhur, sebelum maghrib, sebelum tidur. So 4 kali sehari. Alhamdulillah, tanda pesakit tu dia nampak perbezaan dia kanser ni. Pertama, selera makan. Kalau kita makan selera, badan naik, alhamdulillah sihat lah tu. Hilang selera makan, turun berat badan, itu tanda tak elok. That is the first indication. Selera makan datang semula. Bila selera kita makan datang semula, kita makan benda-benda yang baik. So automatic kita punya sistem badan, our immune system naik. Dia naik benda tu, dia akan melawan cancer cell. Itu saya confirm, memang ada pesakit saya benda tu. Tapi tak boleh tunjuk muka atau sebut nama dia. Dia private sikit benda tu. Alhamdulillah. Saya nak sambung sikit. Kanser ni anak buah saya sendiri. Saya dah sebut tadi, kena non-Hodgkin lymphoma. Dalam 3 minggu, 1 kemoterapi saja. Sepatutnya dia kena pergi sampai 6 ke 8. Sihat dia. Subhanallah, dia sempat sihat dia. Tapi saya nak cerita tentang kanser ni. Kanser ni kita bagi dos yang paling tinggi. Taibat mana-mana. Ya? Dia sama dengan orang yang tak dapat anak. Pun taibat mana-mana. 2 ni je yang lebih. Yang lain tu boleh kurang sikit. Saya melihat sekurang-kurangnya 4 cara bagaimana kanser ini boleh membantu orang-orang kena kanser. Yang pertama, rightly said by doktor ni tadi,
Selera makan bagus, badan berat naik, maksudnya kau nak sihat tu. Bagaimana taibat dan mana buat? Melalui taibat tadi, taibat saya kata rangsang apa? Nak rangsang, rangsang dia. Makan taibat lebih, selera akan datang. Bila selera dah datang dengan baik, pertama, makanan bertambah, nutrients masuk dalam badan kita, kita bertambah sihat. Anak yang melihat mak sudah makan, psikologi anak keliling, oh mak sihat, anak mak aku dah boleh makan dah. Itu sendiri pun dah menggembirakan dia, ya. Dan sistem dalam badan dia bertambah kuat, ya, apabila nutrients dah banyak masuk dalam badan yang boleh melawan apa jua penyakit termasuklah kanser. Itu pertama. Dia belum ada action apa-apa lagi. Kedua, ya, kita juga tahu bahawa taibat mana ni dia merangsang immune system kita. Kadang-kadang dalam badan kita ni, orang kena kanser ni terlentang tidur dalam dekat ni dengan keletihan dia, sakit dia. Kadang-kadang bukan kanser yang membunuh dia, tetapi penyakit tambahan. Contohnya bronchopneumonia, penyakit infection yang lain. Jadi disebabkan immune system dia dengan antibody dah meningkat, maka penyakit-penyakit sampingan dapat dihindarkan. Betul ni, betul ya. Ketiga, saya juga nak beritahu bahawa kanser, ingat ya, kena kanser jangan makan mana taibat lagi. Pergi jumpa doktor tu, doktor tekan, doktor kena potonglah. Kena kemoterapi, buat dulu. Kena radioterapi, buat dulu. Tapi pada waktu yang sama kita makan mana dan taibat. Ya. Ini saya tak malu nak sebang ni. Anak buah saya seorang ni memang sebelum ni dia, Izzah ni. Ya. Mak dia sendiri sebelum dia join grup saya dah ada kanser. Breast cancer. Ya. Lepas tu dia datang mula tahu tentang ni makan mana-mana taibat, baru-baru ni pergi tengok dah clear dah. Langsung tak ada kanser dalam badan dia. Cukur saya doktor, dia kata dah bercukur hang buat kerja elok dia kata. Ya. Ni, satu lagi. Apabila kita makan ubat-ubat kemoterapi ataupun kemoterapi ni, antara fungsi yang kita buat dalam kemoterapi ni, dia attack sel-sel yang aktif. Sel yang aktif yang ada pada orang kanser ialah kanser tu sendiri. Jadi bila mana ada taibat attack dia, ya, menyebabkan sel tu sendiri tidak berkembang dah. Ya. Jadi kita menunggu sebenarnya sel kanser sendiri itu untuk mati dengan sendiri. So this is what we call the anti-mitotic action. Dia ada anti-mitotic action. Maksudnya dia tak membenarkan sel yang baru. Kalau dalam perubatan, sel ataupun kanser tumor ni yang bengkak tu, kita remove dia. Pakar doktor pakar akan buang dia. Akan potong, buang. Ataupun doktor onkologis, kita akan tembak dia dengan radioterapi. Ataupun kita bunuh dia dengan X-ray. Tetapi guna makan mana taibat ni, ya, setelah yang itu dah dibuat, kita teruskan juga. Satu lagi khasiat yang ada dalam mana taibat kepada orang yang makan taibat dengan kemoterapi ialah dia ada cardioprotective mechanism dia. Maksudnya ada orang makan kanser, makan kemoterapi, berhenti jantung dia. Tak mati disebabkan kanser tadi, tetapi mati sebab makan ubat. Ada ubat-ubat tertentu di mana taibat dan mana dia protect, dia menghindarkan penyakit kemo tu yang menyerang jantung. Jadi sebenarnya cara dia bertindak, ya, mungkin ada lagi rahsia-rahsia tertentu yang ada, tetapi percayalah, banyak doktor bila dia kata masuk stage ketiga, stage 4 ni dah tak ada dah. Jadi saya kata kalau dah tak ada peluang, janganlah kau simpan dekat hospital tu. Ya, kadang-kadang dia hantar balik. Kita bacalah Yasin, tunggu. Saya rasa kita bagi lagi peluang. Sebab Allah dah janjikan setiap penyakit ada ubat. Ya Allah, ya Tuhanku, di mana ubatnya? Mungkin ini salah satu daripada ubatnya. Jadi kita usahalah sama-sama. Ya. Baik, terima kasih doktor. Saya sebenarnya terima banyak sangat soalan, jadi saya nak ambil yang lebih berat, yang lebih genting. Jadi yang lain mungkin kalau selepas acara ni boleh jumpa dengan doktor sebentar sebelum zuhur nanti, boleh tanyakan kerana apa yang ini ada soalan kerana ada di antara mereka yang sedang menjalani dialisis, penyakit ginjal. Bolehkah ambil ubat ini dan bagaimana caranya? Ini soalan yang bagus, ya. Dan ini pengalaman saya dalam rawatan hemodialisis. Dan kita sebut tadi bagaimana bertindaknya. Orang yang
rosak buah pinggang ni dia ada 5 stage. Stage pertama, kedua, ketiga dan keempat. Ini dinamakan chronic renal failure. Bila dah kencing langsung dah tak boleh nak keluar atau tinggal sikit saja, ini baru dimasukkan di dalam stage yang kelima. Itu dinamakan end stage renal failure, di mana kita memerlukan hemodialisis. Mungkin pakai mesin ataupun cuci dia pakai perut, CAPD yang kita masukkan itu. Jadi bagaimana mana dan terlibat bertindak? Beberapa perkara yang saya nampak. Mungkin ada cara-cara lain. Antara lain, matlamat kita bukan untuk memberhentikan mangsa sakit tadi daripada tak berhenti, tak ambil dialisis langsung. Itu bukan matlamat kami. Malah antara sebab kenapa saya berkecimpung kuat dengan mana dan terlibat sekarang ialah pengalaman saya dengan seorang insan bernama Ramli, nama dia, dah arwah dah sekarang ni. Dialah mula-mula yang bertemu dengan mana dan terlibat ni. Saya rasa dia, Cik Osman jumpa dia ni lebih awal. Dia adalah seorang pesakit end stage renal failure, yang memerlukan hemodialisis. Setahu saya, setelah hampir 16-17 tahun dalam rawatan hemodialisis ini, pasien saya kalau dia tinggalkan hemodialisis 2 minggu, ikut hukum ni, bukan apa yang saya cakap, hukum dia kalau kena langgar dak lori mati, itu hukum dia. Itu hukum dia. Tapi kalau langgar dak lori, dia plastik, dia melambung, dia pergi belakang, dia hidup, aku tak tahu. Tapi hukum dia mati. Arwah akan ambil. Begitulah juga hukum dialisis juga. Kalau dia dah end stage, kau tak nak pergi cuci, hukumnya 2 minggu, patutnya kau tak darah. Itu hukum. Tetapi Ramli ni, subhanallah, lebih 1 tahun tanpa makan, tanpa pergi cuci. Aku kata, Ramli, kau kena pergi cuci, aku bau mulut kau. Duduk dalam satu kereta, aku bau dia. Kau kena, dah. Saya okey. Sehingga menyebabkan satu ketika dia bergesit, acung, keluar darah. Saya kata, kau tak boleh ni, itu darah. Darah tu sebab kau punya urea, kau dah terlalu tinggi. Tak doktor, saya orang buat. Kau kata orang buat lah. Ini usaha. Kau tak habis usaha ni. Dah. Saya dah okey. Alangkah bahagianya bagi saya kalau dia pergi cuci, makan ni semua. Sebab apa? Bila kita makan ni, apa yang penting bagi saya ialah quality of life dia. Kehidupan dia bertambah baik. Sebab ada pasien-pasien saya, bila dah makan, dia pergi cuci, dia bertambah sihat. Dia bukan pergi cuci, pergi tidur rumah atau tak boleh kerja. Saya nak dia bekerja. Dengan mana nak tebak, insya-Allah lepas cuci dia sihat balik. Boleh tak payah ambil MC. Kalau boleh kau tim dengan bos dia, bos saya nama kedua dah. Saya lanjut sampai ke malam kerja. Boleh dia cari makan. Kedua, nanti bila dia makan mana taiban ni, antara perkara yang boleh menyebabkan orang rosak buah pinggang ni, berak susah. Kita dah cakap dah, makan mana lawah berak sedap elok. Darah merah akan bertambah. Saya ada patient yang bila makan ni darah merah bertambah. Kita pakai erythropoietin, kita pakai rokoma, kita pakai Iprex, banyak lagi ubat yang untuk merangsang darah merah ni. Taibat dah cukup rangsang dah. Ada patient saya, doktor tu sendiri kata, dah terkejut ni. Tak payahlah bagi rekomendah, dia kata. Matlamat saya, increase better quality of life. Kalau boleh kurangkan pencucian tu daripada 3 kali seminggu, kau dapat 2 kali. Saya ada beberapa patient saya dapat ni. Daripada 3 kali, doktor tu kata dah kurang, doktor, saya boleh buat dekat. Alhamdulillah, kau dah 4 jam satu hari tu dah boleh sih. Banyak benda. Dan alhamdulillah, ada patient-patient saya yang dah tak keluar kencing tak keluar 4 tahun, tiba-tiba menitis balik. Bayangkan macam orang perempuan tak dapat period. Kalau menopause lain, dia takut pula. Yang muda-muda ni tak main period 3-4 tahun, tiba-tiba datang period balik. Ya Allah, boleh lagi beranak. Kalau ibu-ibu yang lepas menopause tu, kalau menitis darah tu, jangan kata nak beranak balik. Itu takut kanser. Itu bahaya. Jadi dia nampak benda tu sesuatu yang baik bagi diri dia. Itu matlamat kita, bukan nak cure. Dan saya juga ada kes yang dah stage 1, 2, 3, 4 ni, dia boleh reverse balik. Nak kata baik tu saya tak berani. Dan sebenarnya kajian penggunaan gum arabic di dalam pasien-pasien yang ada chronic renal failure, ini saya cakap perlahan ni pasal ada video. Kajian yang pertama dibuat di Amerika pada tahun 1996. Orang Amerika tahu benda ni, tetapi para doktor lebih-lebih lagi nephrologist tak tahu. Bila saya cerita benda ni kepada beberapa para nephrologist, ini. Dia tak berapa melihat ni sebagai satu benda yang bagus bagi dia. Saya kata tak apa, kau tak nak, aku bagi pada pasien kau.
biar pasien yang bercakap. Ya, minta maaf saya kata, bila makan mana taibat nanti nak bercerita pada doktor tu silakan. Kalau dia tak faham, bagi reference number saya. Tapi bagi saya, yang saya eloknya tak usah cerita lagi. Sebab bagi dia tak suka nak dengar mana ni. Sebab setiap doktor menganggap diri dia sebagai artis. Ini pasien aku, kau jangan kacau. Saya macam chef one. Aku punya masaknya resipi ni, aku punya masak sendiri. Ya, yang dia buat show tu hanya nak buat show je. Ya, tetapi masakan aku jangan kacau, aku menjaga. Pasien aku jangan kacau. Sebab dia rasa bertanggungjawab dan dia nak rawatan tu mengikut cita rasa dia. Jadi bila kita masuk, doktor saya sebenarnya makan ni. Dia tak rasa happy. Dia tak tahu ubat dia tu bagus ke tak bagus. Nanti baik, siapa yang baikkan ubat tu bagus ke ubat aku ke bagus. Ada juga ego doktor ni. Sorry, saya pun juga macam itu. Dulu masa saya buat rawatan orang yang mengandung ni, ya, doktor, saya nak makan, tak payah. Tak sebut lagi makan apa. Tak payah. Ambil ni ubat yang saya makan ni sudah. Vitamin ni sudah. Dia sebenarnya nak cakap saya nak makan lebih mi ke apa ke. Saya ingat dia nak bercakap apa? Nak makan makjun ke, nak makan apa ke. Ya, ada cerita itulah. Sebab saya kata cerita ni kalau nak panjang cerita tak habis. Baik. Sebenarnya kita ada berapa minit saja lagi. Jadi saya ingin minta, saya tak dapat tanyakan semua soalan, tapi saya ingin minta semua penceramah untuk buat ulasan terakhir sebelum kita mengakhiri majlis ini. Kalau boleh, saya selitkan satu soalan yang dapat diulaskan, sama ada taibat dan almanah ini ada pengawet ke tidak, dan kalau tidak ada pengawet, macam mana kita nak simpan sampai lama-lama. Jadi mungkin ulasan, silakan. Boleh tak saya nak gulung jawapan nanti? Nanti tolong ingatkan saya balik. Soalan tu majukan saya. Okey. Baik, silakan dengan ulasan Cik Osman. Alhamdulillah, terima kasih kerana tuan-tuan dan puan-puan sudi bersama dengan kita sehingga ke akhir. Dan saya harap semuanya dapat manfaat yang baik dan mendapat ilmu yang baru, supaya sama-sama kita dapat menaikkan tahap kesedaran kita dalam kesihatan kita sendiri, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya, seorang doktor perubatan tulang, saya cukup syorkan setiap orang makanlah benda ni. Sebelum saya sampai ke Singapura ni, ada kawan saya di Kuala Lumpur. Engkau nak pergi Singapura nak buat apa? Saya nak berkongsi pengalaman saya dengan orang Singapura mengenai Gang Arabica. Kan tutup klinik aku kan. So saya tak nak macam tu cakap. Saya nak biar orang dapat makan benda ni yang baik dan bagus, supaya hidup kita lebih bermakna. Walaupun kita tua, kita tak menyusahkan orang. Biar mati pasal berjalan, apa? Jangan mati terlentang. Saya nak hidup sampai 140 tahun. Kalau Tuhan bagilah kan. Sebab saya rasa macam masih banyak perlu berkongsi lagi. Ilmu yang ada ni semua orang. Kita nak setiap orang sihat dan tidak menyusahkan orang. Jadi amalkanlah makan Gam Arabic ni. InsyaAllah saya rasa ini adalah satu suplemen yang cukup baik. Tidak, saya tak bagi kat mak bapak saya makan, tak bagi kat anak saya umur 3 tahun makan. Kalau benda ni bukan baik, saya sendiri makan. Saya habiskan duit beribu-ribu sebelum ni makan suplemen yang macam-macam. Bila saya mengenali benda ni, alhamdulillah, cukuplah saya makan benda ni. Saya rasa sihat, saya rasa kuat. Wallahualam. Silakan doktor. Ni gulung lah ni. Ulasan penggulung bukan pembukaan. Sesungguhnya saya tak puas cakap. Gini lah ya. Saya nak menggunakan peruntukan yang Allah bagi kepada saya sebab saya traveller ataupun saya musafir. Jadi Allah kata kalau musafir ni boleh jamak qasar. Jadi kalau bang nanti saya nak duduk juga sini lagi. Saya nak jamak qasar kemudian. Jadi kalau tuan-tuan kalau ada nak persoalan nanti, sebab saya tahu kita tak cukup ni. Saya tahulah sewa ni sampai pukul 1 je. Kita duduk sebelah sana. Tak boleh situ juga, kita pergi cari kedai makan mana-mana. Tak apalah hari ni saya belanja kalau nak. Jadi itu penyampaian pertama. Soalan dia tadi,
adakah mana ni boleh makan sampai bila-bila? Ada ketidakpengawet dalam mana-mana? Pertama, tak ada pengawet, dia natural. 100% natural. Satu. Kedua, saya nak beritahu, sebab pengawet ni kadang-kadang kita nak untuk stabilizer, sebab dia sendiri yang jadi stabilizer. Dia sendiri sebagai emulsifier. Jadi tak perlu orang lain dah dia. Itu sebabnya mana dan tayyibat ni gamma arabic, dia tidak ada shelf life. Maksudnya kita simpan sini sampai bila-bila lah boleh pakai. Itu sebab saya paksa saya punya chairman, kau beli ni cepat-cepat. Kita tak tahu lagi dekat Sudan ni macam mana besok. Itu sebab kita ada stockpile sekarang kat Malaysia. Nak bawa masuk sini dia ada problem sikit lagi. Belum dia selesaikan beberapa perkara yang perlu diselesaikan. Tetapi saya dah ada simpan stockpile ni. Seluruh rakyat Singapura kalau nak makan ini boleh saya supply. Tapi kena datang kat Malaysia ambil ramai. Ya? Jadi insyaAllah kita dah simpan stockpile tu. Jadi kenapa kita berani mengambil stockpile? Sebab saya yakin bahawa dia ada shelf life. Dan ini keyakinan dan yang diberi kepada saya oleh orang yang mencipta teknik untuk mendapatkan prebiotic value daripada gam arabic ni, iaitu Dr. Isam As-Sadiq. Jadi saya yakin, ya, dan insyaAllah belilah banyak-banyak, simpan dalam rumah, bila-bila pun boleh makan, ya. Jadi itulah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua penganjur Uman, ya. Saya rasa masa amat terbatas, ya. Saya jemputlah. Yang pertama saya jemput, ada free besok nak datang ke pejabat saya, marilah cari saya. Ikut Cik Osman, dia tahu mana dah tempat saya. Ya, website kita pun ada, cubalah tengok, ya. Kalau ada soalan-soalan lain yang rasa-rasa tak puas, nak bertanya, dan kalau ada tuan-tuan rasa nak panggil kawan-kawan ke apa nak datang, uruskan dengan Cik Osman. InsyaAllah saya akan datang. Ini komitmen saya untuk menyokong orang Singapura untuk faham tentang apa yang kita nak sampaikan kepada semua orang, ya. Dan persahabatan kita bukan di sini saja. You have problem, come and refer to us. Tapi sebabkan saya rasa saya menjangkakan satu ketika mungkin tak sempat saya nak layan semua orang, ya. Jadi itulah antara lainnya, saya kalau boleh saya nak berkongsi dengan para doktor di sini sendiri. Itu sebab tadi kalau boleh biar ada doktor sini. Sebab orang doktor sini besok dia faham the peculiarities of the culture, dan dia sendiri boleh menyampaikan. Kadang-kadang kita boleh percaya lagi dengan ahli keluarga kita tu, ya. Mungkin di ahli keluarga. So kalau mungkin tuan-tuan yang mendengar apa saya cakap sekarang, kita tak usah cari doktor dalam jauh, cari doktor-doktor yang dalam kalangan ahli keluarga kita, ataupun rakan sahabat handai kita, jiran kita. Begitu, saya dengar Dr. Saleh ni tak tahu apa, dia meripik apa, tapi aku tak faham hang sebab hang doktor. Tapi jumpa dia, cuma cakap cerita dengan dia, tolong jemput dia, supaya apa? Dapat saya pergi penerang. Saya seronok bersembang dengan para doktor ni sebab saya tahu dia pun tak mampu nak merawat penyakit tu. Kalau hang rasa hang terror sangat, hang rawatlah ni, hang tak boleh kan? Jadi kita kena mengakulah kita tak tahu. Janganlah kita kata kita tidak tahu semua. Jadi saya sebagai doktor boleh lah. Tapi saya rasa tuan-tuan kalau doktor pun tak tahu nak ajar Nabi. Nanti kan ada ilmu sedikit yang dia boleh tolong, dia tak tolong dah, ya? Tetapi itulah hakikatnya. Berbalik-balik pada Islam, setiap penyakit ada ubat. Mana ubatnya? Jadi kita cari. Adakah ini jawapannya? Saya yakin dan saya percaya inilah antara kaedah yang terbaik untuk mengelarang penyakit, mengawal penyakit, mengurangkan masalah di dunia ni, masalah penyakit, masalah wang ringgit dengan beban penyakit. Dan cukuplah saya rasa kita kayakan industri perubatan, pharmaceutical. Tak maaf saya sebut. Tuan-tuan tahu tak, sekarang ni dah ada company farmakologi yang dah masuk kaki sebelah dah. Dia nak tahu tentang probiotik dan probiotik, ya. Pfizer, antara perkara yang saya sebut baru-baru yang saya buat, Pfizer pun nak masuk dah. Dia pun sama dah. Sebab saya tahu dia sedang mencari researcher ni. Besok bila dia dapat researcher yang tentang ni, dia ambil orang ni, dia patentkan, dia simpan. Teruskan makanan penyakit yang berbagi penyakit ni, ya. Jual ubat-ubatan dia sampai satu ketika besok kita semua berpenyakit. Itulah sebab tidak ada ubat dalam, tidak ada keuangan, kekayaan dalam bagi orang sihat. Bagi orang sakit ada ubat. Betul tak betul? Baik. Jadi janganlah kita jadi mangsa, ya. Jadi minta maaf lah, ya. Saya cakap sebagai seorang doktor, mungkin ada orang bawa farmasi ke apa, tu sama marah saya lah. Kita fikir sebab kita
orang Islam kita fikir, kita nak kebaikan untuk ummah. Dan inilah antara perkara saya pun usia dan nak penghujung-penghujung juga. Dulu banyak juga buat dosa, minta-minta Allah apa yang saya buat ni hapuskan dosa saya. Dan bagi saya sampai umur 90 je, ya, dapat sampai 90 dimaafkan, diampunkan dosa saya. Itu yang saya punya target. Jadi nak kena hidup lama sikit lah, tu je, ya. Jadi kalau itu target kita, aku ni kalau makan mana tiba, aku nak duduk sampai 90 tahun ni. Dr. Salihin kata 90 tahun. Kenapa? Dosa aku nanti diampun, ya. Cuba ceklah hadis tu. Kalau tak betul, tolong betulkan saya, ya. Kalau tuan-tuan, sebab tuan-tuan semua banyak lebih sini daripada saya ni, ya. Kalau ada tahu maklumat yang saya tak tahu, tak sampaikan, abang, kakak lah yang salah, bukan saya, ya. Tolong ingatkan kalau ada lah terjumpa sesuatu yang tak betul. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk, yang tak reti, yang tak berapa nak reti ni, semua datang daripada kami. Dan kita doalah agar apa yang perjumpaan ini bukan hanya sekali perjumpaan nak ingin tahu, tetapi ambillah apa yang saya tahu ni. Kalau rasa tak curiga juga, selidiklah, kajilah, carilah, ya. Dan yang sakit-sakit tu 50% sakit, cubalah jangan lupa makan ubat yang doktor tu bagi. Makan tu, jangan kata sebab being a responsible doctor, saya kata kena makan ubat dulu. Ini ubat sampingan. Sehinggalah doktor tu sendiri mengurangkan dos, ya. Contohnya macam diabetes tadi. Diabetes tadi, ya betul, fasting blood sugar dah turun 4, bagus, cantik. Tapi ada lagi satu faktor chemical yang kita kena cek, iaitu glycosylated hemoglobin. Setiap 3 bulan, 6 bulan kita test. Kalau itu dah kurang daripada 6, maksudnya kencing manis kita dah elok. Bukan hanya fasting blood sugar kita cek, ya. Jadi doktor tu yang tahu. Bila dah turun besok, insulin kita bagi banyak tinggi, ya. Tiba-tiba satu hari besok bila glukos kita turun, katalah insulin kita 24 dulu, tiba-tiba dia cucuknya kita disebabkan makanan mana taibat, gula dah turun, kita tak tahu gula dah turun. Tiba-tiba cucuk hypo terus. Laporkan pada doktor tu, doktor hari tu saya cucuk hypo. Hypo, tengok darah. Dah turun ni. Turun dos lah, dia kata. Itu baguslah tu. Turun 15. Besok cucuk macam nak hypo balik. Ready kan lah. Gula ke apa ke siap awal. Ya, sebab dia dah turun. Ya, makan terasa nak hypo, makan terasa, ceritakan pada sana. InsyaAllah satu ketika besok glukos tu turun dan turun dan turun sehingga kita tak perlu. Itulah besok kita tak ada dah the chronic complication yang kita takut. Dan kalau saya rasa glycosylated hemoglobin itu dah turun, itulah bagi saya penawar yang sebenarnya, bukan hanya untuk bertahan. Wallahu a'lam. Terima kasih Dr. Salihin. Saya susah nak suruh Dr. Salihin menggulung. Sebenarnya dia membuka lembaran baru. Aura yang dia minta daripada saya tadi sebenarnya dia yang berikan kepada kita semua. Alhamdulillah. Saya kalau ada lagi soalan tadi dari pihak abang, kalau ada sila nanti kita tunggu, boleh tanya dengan para penceramah. Saya dari pihak penganjur ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tokoh-tokoh perubatan kita, Dr. Salihin. Berikan tepukan kepada Dr. Salihin, Dr. Azmi dan juga Cik Osman. Kita ada cendera hati sedikit untuk kita sampaikan.